Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Jam 12 tengah hari ini anda bersama kami di Wanita Hari ini. Minggu yang baru, hari Isnin. Bukan saja minggu baru tetapi bulan baru. Menjengah ke 1 April 2024 bersama saya Farin Ahmad dan ini adik Mak Buyung saya ni. Dia punya terus bersemangat, terus dia bersemangat. Punya Mak Buyung kan. Alhamdulillah. Kerana dah berapa bulan dah? 8 bulan dah alhamdulillah. Oh, terus bersemangat untuk bersama kita di Wanita Hari ini. Okey, silakan Jana. Ya, betul. Okey, harap-harapnya semangat kami berdua ni sampai kepada anda yang sedang menonton sekarang ini di puasa ke hari yang ke-21. Malam ni kita dah masuk ke malam 22 Ramadan di tahun 1445 Hijrah ni. Yana harapkan anda semua sihat-sihat sahaja dan dapat beribadat sebaiknya. Dan kepada adik-adik, mungkinlah kan yang baru mencuba untuk berpuasa buat pertama kali pada tahun ini. Tahniah, congratulations. Kak Yana happy sangat untuk adik-adik sebab dah berjaya sampai ke hari ke-21. Mungkinlah ada hari-hari tu yang terpeleot sikit. Tak apa. Ada hari-hari yang terkantoi ke apa ke kan. Tapi tak apa, it's okay. Good job. Okey, ini juga mungkin kita mengemaskan balik kenangan lah. Macam saya kecil-kecil dulu pun permulaan saya awal berpuasa penuh pada sekitar usia 9 tahun. Wah. Tapi sebelum-sebelum tu bila kita tengok orang, kita mencubalah, kita bersemangat. Betul. Tapi macam kata cara kita melatih, cara kita memberi inspirasi dan semangat juga penting untuk anak-anak. Okey, puasa setengah hari, separuh hari dan kita juga kena sentiasa tidak memaksalah. Betul. Tetapi beri kredit kepada mereka. Betul dan kita kena tahu tahap kemampuan anak-anak kita. Kalau mereka kata mereka dah tak larat dan sebagainya, harus ada leniency ataupun orang kata kelonggaran sedikit untuk kita betul-betul fahami situasi dan keadaan mereka macam mana. Kalau mereka tak larat, jangan dipaksa untuk meneruskan puasa. Baik, lebih-lebih lagi kalau kita secara ringkasnya keadaan cuaca yang tidak menentu, panas dan sebagainya, sila jaga diri anda. Tapi kita dah menjelang ke mungkin sekitar kurang 10 hari kita nak beraya. Saya pasti bukan saja puasa dah nak habis tetapi ramai juga dah mula bertanya-tanya atau ada yang dah buat persiapan dan ada juga masih lagi orang kata ligat membuat persiapan untuk akhir raya ni. Betul tu. Mungkin ada yang baru nak mencari baju raya, sempat lagi. Masih lagi belum buat kuih raya pun sempat lagi. Paling kalau tak sempat pun kuih tunjuk aja pun ada, tidak ada masalah. Tetapi saya kira di hujung Ramadan tahun ini mungkin ramai yang sedang membuat pecutan terakhir untuk merebut sebanyak mungkin pahala dan juga ibadah dalam bulan Ramadan ini. Selamat beribadah kami ucapkan kepada anda semua. Dan tadi kan Farin ada cerita sedikit kan tentang waktu kecil-kecil dulu macam mana Farin puasa umur 9 tahun kan. Saya waktu kecil-kecil dulu sempat juga berpura-pura berpuasa dekat mak saya padahal saya tak puasa. Oi, itu betul-betul benda elok benda tak elok tu tak tahu nanti kejap ni saya tanya balik. Producer kita Linda dia kata minum air pahit. Tak ada lah apa barang minum air pahit. Saya makan coklat. Okey, tapi pasal pura-pura tu nanti saya nak tanya pada Yana. Tapi sebelum tu, tadi kita antara yang menarik juga bila menjelang raya ada gelagat. Gelagat mereka membuat persiapan dia. Jadi ada satu kompilasi TikTok yang kami sediakan untuk anda. Kita saksikan. Mengisi darah jelita berselendang dan kebaya, sepadan dengan pemuda tampan dan seka orangnya. Di pagi hari mulia kunjungi sana saudara. Dari di dari mawari dan do mawari kari 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 di sedang dan do ya mawari dan kalau mawari Hari-hari
nak balik kampung siapa tahu ni? Pagi raya beraya rumah kampung syairan di Kuala Lumpur. Okey. Lepas tu petang raya tu baru pulang ke kampung halaman saya di Ipoh, Perak. Wah, okey, tapi antara juga bila cerita balik kampung tadi yang awal tadi saya minat jugalah pelita-pelita itu bukan antara nostalgia. Betul-betul. Dan juga mungkin antara budaya dah mula berkurangan yang kita saksikanlah, terutamanya di bandar-bandar. Tapi kita harap itu terus disemarakkanlah. Sekarang kita orang kata nak meraihkan kan bulan Syawal yang menjelma. Orang Johor panggil pelita. Pelita. Orang Perak panggil panjut. Panjut kan. Dan kenangan Yana juga waktu kecil-kecil dulu, arwah atuk dia akan pacakkan panjut tu keliling rumah sama macam yang tadi tu. Tapi yang tu tadi seronok sebab satu kampung tu beramai-ramai berjemaah pasang panjut macam tu kan. Betul. So, seronoklah. Okey, tapi antara yang menarik perhatian saya juga itu antara isu yang kita saksikan tadi memang nampak kelakar lah, tapi setiap tahun tu juga kadang-kadang nak balik kampung siapa pun jadi satu isu. Tapi ada juga kalanya itu juga di mana kadang antara pasangan kita juga terpaksa berpura-pura sebenarnya tak rela nak balik kampung. Tapi pura-pura tak apalah, kita ambil hati pasangan kita balik je lah kampung dia. Tapi dalam hati macam alah kan sedih. Ni luahan perasaan ke? Bukan ni luahan untuk topik. Ya betul. Topik kita hari ini adalah pura-pura. Mungkin pura-pura dalam pelbagai aspek dalam kehidupan kita ni kadang-kadang ada juga perlunya demi menjaga hati orang lain, demi membuatkan orang lain bahagia dan demi menyelesaikan masalah. Betul. Tetapi menjadi persoalan adalah apabila kalau kita asyik nak jaga hati orang, siapa nak jaga hati kita? Sampai bila kita perlu berpura-pura? Dan adakah mungkin kita juga adalah di antara orang yang sentiasa berada dalam kategori itu, sentiasa berpura-pura, sentiasa mengalah, dan adakah ini satu mungkin kita ada aspek positif dan negatif yang mungkin kita nak bincangkan pada ini bersama dengan tetamu-tetamu kita. Dan saya pasti ini juga adalah satu situasi di mana anda semua penonton-penonton yang berada bersama kita sekarang ni, tak kira lah, jangan kira bulan puasa raya, sepanjang hidup kita terdedah kepada situasi yang sebegini, terpaksa mengalah, terpaksa tahan, terpaksa orang kata makan hati. Berpura-pura lah dalam erti kata lainnya. Dan mungkin dalam pelbagai aspek juga, Farin, di tempat kerja, mungkin ada situasi-situasi tertentu yang memaksa kita untuk berpura-pura. Mungkin hubungan kita dengan rakan kerja yang lain ataupun dengan bos ke dan sebagainya. Kalau di rumah, mungkin dengan pasangan kita ada situasi-situasi tertentu yang kita terpaksa berpura-pura dengan mereka. Ataupun pelbagai lagi situasi-situasi lain yang kami mahukan anda kongsikan bersama dengan kami. Saya berpura-pura. Saya pura-pura saya tak lapar, saya tak haus. Okey, gurau-gurau je. Okey, sekiranya anda ada sebarang pendapat, komen yang ingin dikongsikan, pastikan anda ajukannya di ruangan komen kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3. Jangan lupa TikTok dan IG kami WHI TV3. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Iris, jadi sekarang ni awak nak cakap apa? Awak nak bagi tahu saya yang selama ni awak yang berpura-pura? Saya ingat awak ni bijak. Tapi tak adalah bijak mana kan? Ya. Memang saya pura-pura. Saya pura-pura untuk suka dengan keluarga awak, kampung awak, apa saja. Asalkan saya boleh gunakan awak sebagai kepentingan peribadi saya. Saya dah berjaya buat awak terpikat dengan saya. Betul kan? Awak dah terpikat dengan saya. Apa je yang saya minta secara halus, awak tunaikan. Dan saya berjaya buat awak tidur tak lena, Firman. As I always said, tak ada lelaki pun yang akan berani untuk menolak saya. Aidan tu sampai bila-bila pun akan ada dalam hati saya, Firman. Saya yang mulakan permainan ni. Dan saya yang akan tamatkan permainan ni. With the blast. Yang pasti saya tengok mereka berdua tu, mereka dua berlakon. Berpura-pura. Tapi tak bagi, kita bukan pada fokus pada dialog-dialog tadi. Okey, itu ada kisah di mana seorang isteri berpura-pura selama ini kepada suaminya
tadi ada dua perkataan, kepentingan peribadi dan juga dia sendiri pun sebenarnya berpura-pura just untuk mengambil hati lah. Tapi yang paling penting tadi untuk kepentingan dia. Betul tu. Dan ini yang kita nak bincangkan pada hari ini tentang berpura-pura ataupun pura-pura. Ada orang kata pura-pura ni negatif. Langsung tak baik. Tetapi hari ini kita nak cari juga sudut positif dengan pura-pura. Elok kita perkenalkan tetamu kita di studio pada hari ini. Kita bersama dengan Sisi Iman. Jadi cakap, jadi tak jadi Jadi. Urus style dia. Tapi tu versi Uyaina. Nak dengar versi abang, silakan. Sisi Iman. Allah. Berpura-pura abang. Pura-pura. Saya kata nak menceriakan, kita paksa pura-pura. Okey, seterusnya itu yang bersuara tu. Muaz Muhammad, sahabat kita, apa khabar Muaz? Alhamdulillah, selamat puasa. Okey. Puasa tak ni? Puasa. Nampak semangat dia macam tu. Cergas. Masih lagi ada semangat. Yes. Dan seperti biasalah, yang serap bergaya di ujung sana, Cik Zaid Muhammad bersama dengan kita, perunding motivasi, akan terus membincangkan topik kita pada hari ini. Betul tu. Okay. Dan Farin, sebelum kita mulakan perbincangan, kita tanya kepada Cik Zaid kan. Saya nak baca dulu komen oleh rakan kita di Facebook ni oleh penonton setia kita iaitu Natirah Muhammad Yusof. Dia kata, sekali-sekala bolehlah berpura-pura untuk menjaga atau menyenangkan hati orang lain. Jika berpura-pura dijadikan amalan, dikhawatiri memakan diri sendiri. Ambil jalan tengah kerana hidup ini lebih mudah jika bersederhana. Saya suka sangat dengan apa yang Natirah ni kongsikan. Jadi sebagai mukadimah ni permulaannya kan Cik Zaid. Mungkin Cik Zaid boleh ceritakan dalam keadaan bagaimana yang kita perlu untuk berpura-pura dan membawa konotasi yang positif, dan yang selebihnya itu mungkin lebih kepada negatif sebenarnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Yap, topik saya bila saya dapat topik ni, pura-pura, topik boleh jadi topik walaupun dua perkataan saja, pura-pura. Rupanya besar walaupun nampak mudah. Betul, saya setuju yang penonton tadi tulis. Keyword dekat situ sederhana lah. Sebab konsep pura-pura ni saya rasa penting untuk kita nak jawab soalan Yana. Kenapa dan bagaimana kita boleh pura-pura. Yang positifnya ialah bila kita nampak ada kepentingan lebih besar. Contohnya kita ni boleh je nak menang, nak dapat semua boleh je kan. Tapi ada bayaran dia. Contohnya kalau dengan hubungan, dengan isteri, dengan suami, kita boleh menang gaduh. Tapi lepas tu tidur luar lah. Kan? Ataupun dengan anak-anak. Kita boleh menang sebab kita ayah, kita ibu. Tapi anak-anak makan hati. Jadi kita tengoklah harga apa yang perlu dibayar. Kalau besar sangat, harga tu tak apalah kot kita pura-pura sikit untuk menang dua-dua menang. Contohnya kita nak kerja apa? Kita nak menang ke kita nak bahagia? Kita nak betul ke kita nak semua orang dapat bahagian masing-masing? Pilihanlah. Jadi di situ konsep pura-pura tu saya rasa positif. Untuk mengelakkan konflik dan sebagainya. Mengelakkan bencana yang lebih besar. Tapi of course ada sempadan dia lah. Kalau pura-pura kita pula tergadai, tak boleh lah juga kan. Jadi kita kena bersederhana. Itulah agaknya konsep. Dan kalau macam klip drama tadi, berpura-pura untuk kepentingan diri sendiri memang tak boleh lah. Dah melampau lah. Dah cross lah. Dah tak bersederhana dah tu. Okey, baik. Ini pastinya sebenarnya macam saya katakanlah, keadaan sebegini pastinya dilalui oleh semua orang, termasuklah Sisi Iman. Sisi adalah seorang yang mana suka berpura-pura dan dalam keadaan mana seperti mana kita tengok konteks perbincangan kita ni, Sisi terpaksa ataupun rela berpura-pura. Okey, kalau Sisi sendiri kan, sebenarnya bila kita menjadi penghibur ni kan, tugas kita memang menghiburkan orang. Dan kadang-kadang kita ada our days yang sebenarnya kita bangun, kita taklah bermotivasi macam mana orang expect kita untuk bermotivasi ataupun bersemangat kan. Dan ada juga hari-hari yang kita sakit ke, hari yang kita tak bahagia ke, kan, tak ada mood ke kan. Tapi kita kenalah kadang-kadang berpura sedikit. Maksudnya untuk sebab kita memang hidup kita untuk menyenangkan orang kan, tugas kita itu adalah tugas lah. Jadi Sisi ada juga hari-hari yang di mana keluarga Sisi tahulah kot kan, duduk di sebelah Sisi dan sebagainya, tengok macam akak ni macam tak okey je kan. Jadi Sisi beruntung juga ada keluarga-keluarga yang membantu Sisi lah supaya Sisi tidak terlalu berpura-pura. Yang dia betul ke yang dia? Untuk positifkan keadaan itu. Sisi rasa itulah kegunaannya untuk kita tak rugi sebenarnya untuk berpura sikit supaya
supaya kita senanglah keadaan itu. Saya kira boleh nak jelaskan bahasa mudah kita lah. Sebenarnya orang yang berada di depan kaca TV sebagai penghibur dan sebagainya. Betul, ada masanya turun naiknya kita kadang-kadang kita terpaksa senyum juga. Terpaksa seronok juga kan nampak je tu. Tugas sebagai penghibur dan saya kira ini juga apa yang mungkin Muaz lalui kan. Penyampai radio, pengacara, berlakon ke? Tidak. Belum. Kan? Boleh. Kadang-kadang orang kata kalau di radio tu orang tak nampak muka kita, tak apalah kalau kita ni. Tapi sedangkan dari suara sendiri kita dah tahu dah mood ini macam mana. Jadi penting juga untuk ada pura-pura itu demi melaksanakan tugas sebaik mungkin. Demi tugas kan. Tapi untuk radio ni bila kita berpura-pura untuk jadi fun ataupun ada mood, orang boleh dengar. Orang boleh dengar. Jadi pura-pura tu memang tak boleh. Dia memang kita kena sampaikan juga mood tu, keikhlasan tu macam mana penat pun kan. Jadi benda tu kita kena buat sebab ada orang tapi dalam radio ni dia ada karakter. Betul. Kadang-kadang ada orang boleh jadi karakter yang berbeza apabila on air dan juga off air. Jadi dia tak berpura-pura, dia karakter. Kan? Bila dia berjumpa secara live ni kena kenapa abang ni tak fun macam kat dalam radio? Tak tu karakter abang ni. Jadi betul juga. Pernah ada orang cakap macam tu ke? Saya dua-dua sama. Luar karakter sama je. Kan lebih kurang sama. Tak ada kat dalam radio fun kat luar. Dik, kenapa nak tanya abang? Abang penat tak? Dia ada karakter. So saya tak tahu karakter dengan pura-pura berbeza kan? Dia betul. Berbeza kan? Dia kalau kita tengok Muaz dengan Sisi sebut tadi, perbezaan antara personal dengan profesional. Okey, itu dia dengan profesional. Kalau dua-dua sama, cantiklah, bonus lah. Tapi tak perlu sama. Betul lah, kita kalau bukan kata selebriti apa, kita yang macam saya ni, motivasi. Orang ingat, sentiasa motivated kot. Tak ada masalah. Tidak, kerana bangun pagi stres juga. Tapi profesional lah. Kita profesional. Sebab kita fikir sudut yang lebih besar kan. Sudut yang lebih besar. Orang perlukan kita untuk ni, tak adalah kita nak pergi tambah stres dia pula. Kan? Betul. Tapi kan kalau dari sudut kerja, mungkin konotasi yang kita boleh gunakan tu bukan pura-pura, tapi diplomatik, profesional dan sebagainya kan. Terpaksa lah Yana. Tapi orang kata pelakon paling dia paling kuat pura-pura. Dah lama pun lakon dah. Lakon ada satu dunia pura-pura. Dunia pura-pura. Tapi dapat nak disampaikan dalam keadaan yang perlu kita sampaikan secara profesional. Macam kita nak tahu Abang Farid kenal kita atau tidak. Farid, lepas tu dia macam, siapa dia ni? Pura-pura kenal. Dia dua-dua personal, profesional lebih kurang sama. Tapi sekarang ni pun dengan ada social media dan sebagainya, ingat tak ada orang pernah waktu tu viral yang selamat pagi dunia pura-pura. Tiba-tiba. Jadi bukan pelakon je lah. Yelah. Okey. Ini satu yang menarik juga, tapi bukan saya pendapat kita di sini. Mereka di luar sana juga kita nak dengarkan. Sama-sama kita saksikan. Dia sebenarnya pura-pura ni dia ada kelebihan dengan kekurangan dia. Tapi bila kita tahu orang tu tengah berpura-pura benda yang kita tahu dan benda tu menyakitkan, saya rasa macam benda tu macam agak tak best lah sebab dia nak pura-pura. Dan kita pun kena pura-pura tak tahu. Macam tak best lah. Bagi saya, kadang-kadang perlu untuk pura-pura sebab kita tak tahu apa yang orang tu alami hari tu. Jadi mungkin dengan cara kita pura-pura, kita pun boleh menjaga hati dia, menjaga mood dia hari tu. Pada pendapat saya, tak perlu kot untuk seseorang tu berpura-pura sebab if dia dah tahu pasal kebenaran tu nanti akan lagi rasa sakit lah. So I think it's very important untuk seseorang itu be true to yourself and to others as well. Itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Dan tadi kan sebenarnya kita dah membincangkan dah tentang mungkin dari sudut pekerjaan, kerjaya, bekerja dengan orang dan sebagainya. Tapi nak tanya kepada Sisi juga. Kalau kita tengok kan, Sisi kan ada ramai kawan kan. Seronok tengok friendship korang kan. Ini memang macam, wah best lah. Tapi ada tak situasi ataupun dalam berkawan ni adalah individu-individu tertentu yang orang kata tak ngam sangat dengan Sisi, tapi Sisi terpaksa macam fake it till you make it. Layan lah. Okey, so far alhamdulillah lah. Semua yang kalau masyarakat nampak, rakan-rakan nampak tu, semua kawan-kawan tu memang kawan-kawan yang baik lah. Alhamdulillah lah sebab yang kita macam
kena fake Jarakkan tu. Yang tu kita tak tunjuk lah. Yang tu tak ada dalam IG, korang faham-faham lah. Maknanya Sarah Suhairi. Ada itu semua semua. sabar. Okey. So ada juga yang begitu. Tapi apa yang Sisi lakukan adalah kita elak lah. Tapi kalau kita jumpa, tak adalah kita macam tiba-tiba nak bergaduh ke dengan dia ke, nak masam muka ke, tak. Mungkin kalau kita dah tahu, momen yang di mana kita dah tahu tu, kita jumpa, just be nice kan. Lepas tu kita tak adalah macam nak lebih-lebih tu, tak adalah. Maksudnya nak borak panjang-panjang tu tidak lah. Menegur tu tak ada. Tapi itu bukan berpura-pura kan? Itu lebih kepada Dia elakkan diri daripada hidup dalam kepura-puraan. Betul tak? Betul. Daripada aku terpaksa hidup dengan mereka tapi aku berpura sepanjang masa, makan hati, makan diri. Baiklah kita elak terus, tak payah. Kalau Sisi memang macam itulah. Sisi memang akan elak. Kalau Sisi dah rasa macam tak senang, lepas tu Sisi akan elak lah. Okey. Off record. Siapa? Tapi kalau lelaki dengan perempuan, siapa yang lebih suka berpura-pura? Sebab selalunya kalau wanita dia dengan kawan-kawan girl dia macam boleh berpura-pura. Tak kawan Okey, apa kata Muaz yang jawab soalan tu? Menurut Muaz antara lelaki dengan perempuan sebab saya rasa kalau lelaki dia tak kawan. Dia tak ada, kalau tak suka orang ni dia tak ada macam dia terus tak kawan je. Awak belum jumpa lagi. Awak belum jumpa lagi circle lelaki. Taklah. Kalau dia tak suka pun dia mana tak ada, kami tak kawan kan. Betul tak? Abang kawan yang last tu, mana ada kawan lagi yang main gym angkat-angkat tu? Okey. Betul. Kita kata kita diam, kita tak komen. Tak komen. Tak ada nak komplimen apa, betul. Tak gaduh tapi tak berkawan. Tak berkawan. Kalau perempuan cuba-cuba coba salam. Dia punya cantik baju you, cantik. Lepas tu kat belakang. Betul. Bukan kita. Itu bukan kita. Bukan perempuan, bukan kita. Dia perempuan. Betul. Tapi kita bukan kita. Bukan orang lah, bukan orang. Sebelum saya nak tanya buat satu soalan, saya dah dalam kita cerita pasal ni. Okey, Cik Zaid. Dari segi pengetahuan Cik Zaid sihat, perempuan dengan lelaki siapa lebih? Aduh, kena juga jawab ini. Pengadil lagi ni. Soalan mahu ni sebenarnya. Sebenarnya dia bergantung pada karakter. Saya tak nampak lah lelaki ke perempuan lebih atas bergantung kepada keikhlasan orang tu lah. Tak ada statistik rasanya tunjuk kata orang lelaki lebih pandai berpura-pura ke perempuan. Tapi kalau kita tengok pemerhatian kita, dia bergantung kepada karakter orang tu. Kalau secara general lelaki dia kadang-kadang dia tak cakap. Macam ayah-ayah kan. Dia diam je. Maknanya mungkin kita boleh kata dia berpura-pura, betul tak? Tapi kalau mak ada cakap direct je, tak kira lah kau siapa, pau kena semua kan. Itu tidak berpura-pura. Tapi kalau tengok situasi lain, nampak macam Farin sebut tadi, depan peluk tampar semua, belakang mengutuk. Pun nampak kategori pura-pura juga. Jadi tak boleh nak generalize lah lelaki sama perempuan. Tapi sebab kita 3 orang ini, kita menang lah. Tapi kan apa yang Farin cakap tu kan memang tak dinafikan, memang berlaku yang mana sebenarnya tak okey pun, tetapi mungkin di khalayak ramai ataupun tengok situasi lah kan. apatah lagi ada kamera situ macam tu, tak tahu mungkin untuk menjaga air muka. Tetapi mungkin orang lain pula lepas situasi tu dah berhitam dalam 2 muka, betul dia ni. Tapi macam Sisi ada tak pernah berada dalam situasi yang macam tu? Pernah ni. Kita tengok muka dia pun pernah ni. Dulu lah sekolah menengah kot. Sebab mungkin semua tak matang lagi masa tu. So Sisi adalah. Sebab sekarang sebenarnya Sisi lebih ramai kawan. Okey, bukan nak generalize juga. Tapi ramai kawan lelaki. So jadi sebab kita selalunya. Ini pengalaman Sisi. Sisi tak cakap semua orang mengalami pengalaman yang sama. Tapi sekolah menengah dulu Sisi memang ramai girlfriend. Tapi yang ini cakap yang ini cakap ini, tapi depan baik. Dulu begitulah cerita dia. So pernahlah berada dalam situasi tu, pernah. Okey. Tapi lelaki memang tak pernah Lelaki ada, mesti ada. Ada jaket you. Dia macam poyo lah, aku dah tahu lah macam saya. Kita macam tu kan, betul tak? Dapat detect terus. Kita dapat detect. Cakap tak cakap sudah kita diam. Kita diam. Tak tahulah memang macam tu lah lelaki. Tapi saya nak tambah ada satu indikator dia. Baru-baru ni berlaku yang saf tarawih. Saf tarawih yang wanita wanita semua tahu kan. Mungkin itu petanda lah. Mungkin itu petanda bahawa kalau lelaki nak kata pura-pura tak juga, dia tak suka ke dia suka, dia masuk je, dia penuhkan saf kan. Tetapi kalau perempuan engkau besar ke kecil bau apa tahan je lah duduk sebelah kan. Tapi kalau perempuan dia tak masuk, dia kalau tak suka grup tu sanggup orang tolak dia buat keras dia tak pergi. Itu saya tak tahu itu kategori pura-pura ke apa.
Nak kata kalau kita fikir kan, maknanya dia tunjuk, aku tak nak masuk, aku tak nak masuk. Macam itu cakap dah. Kita kalau ni kita diam, kita jalan je. Itu kalau dekat tanah suci tu, yalah Hajar, yalah, torik. Hajar kan suruh masuk. Okey, apa yang menarik apa kita bincang? Okey, saya nak daripada Muaz lah. Tentang apa perasaan Muaz ataupun apa sebenarnya rasa kita bila kita terpaksa berpura-pura. Kita rasa sebenarnya tak selesa tapi kita kena berhadapan dengan dalam kehidupan. Okey, boleh cerita. Saya rasa dia ikut individu tau. Macam saya memang tak selesa lah kalau berpura-pura. Tapi saya tengok sekarang ni kita ambil content creator berpura-pura di depan apabila ada kamera. Sangat berpura-pura. Kita pernah tengok ada orang yang di dalam kamera dia suka tolong orang, sangat membantu. Tapi dalam real life bila kita jumpa dia, tak ada. Dia bukan seperti yang digambarkan di dalam. Itu dia create karakter tu Muaz. Ya, dan dia berpura-pura baik. Kita tak boleh tahu nama lah, tapi kita tak boleh deny benda itu memang wujud kan dalam masyarakat kita. Sebab orang yang melihat ni kadang-kadang dia mengharapkan saya nak dapat lah, abang ni mesti boleh bagi kebahagiaan pada saya. Dia boleh bagi telefon kat saya. Tapi real life-nya itu adalah kepura-puraan untuk konten-konten tu. Jadi bila dia jumpa real life, abang saya nak telefon seperti abang cakap. Tak ada. Dia sebut pula telefon. Contoh ada banyak. Telefon banyak. Telefon ada banyak. Senang dia tak cakap telefon apa. No camera. Kan. Pura-pura. Tapi betul lah apa Muaz cakap tu kan. Terutamanya macam yang nak cakap tadi lah. Di zaman yang serba moden ni, kita katakan hampir semua orang ada social media dan sebagainya. Mungkinlah tidak semua orang ada akaun. Berbahagia dengan isteri. Ya, ada akaun social media kan. Tapi itulah kadang-kadang apa yang orang tak faham adalah social media itu bukannya 100% yang berlaku. Dunia tiba-tiba. Dunia pura-pura. Kalau macam Sisi sendiri macam mana? Adakah Sisi cuba untuk menonjolkan serealiti mungkin, setelus mungkin apa sahaja yang dikongsikan di social media, ataupun sebenarnya ada boundaries juga, tak semua pula kita tunjukkan? Ada, semestinya kena ada boundaries tu sebab macam Sisi sendiri memang dalam hidup Sisi, apa yang membuatkan Sisi bahagia, apa yang membuatkan Sisi tenang, itu yang Sisi akan buat. Maksudnya kalau Sisi rasa macam tak selesa, memang Sisi tak tunjuk ataupun tak lakukan. Jadi memang itulah. Itu yang Sisi praktikkan lah supaya kita tak adalah rasa macam alamak, nanti kita sendiri yang akan stres, kita sendiri yang akan menyendiri sebab kita dah tak boleh kan dengan orang kan. Jadinya kalau Sisi akan ikut selesa Sisi saja. Itu sebenarnya salah satu platform lah, media sosial ni, tempat orang berpura-pura. Sebenarnya dah kehidupan sebenarnya tidak begitu, tapi tunjuk gambar begini, sekian. Tapi ini yang nak tanya pada Encik Zaid. Apakah kesan buruk daripada sikap seorang manusia yang sentiasa terlalu berpura-pura daripada segala sudut lah, untuk berpura-pura bahagia, berpura-pura untuk menyenangkan hati orang lain, mengelakkan konflik sepanjang masa ni, mesti ada kesan buruk. Mesti ada, masya-Allah. Saya rasa kalau kita pandang serius benda ni, satu benda akan hilang, keikhlasan. Ikhlas hilang. Bayangkan macam Muaz sebut tadi, ada kamera, semua buat cantik bagi hadiah. Tak ada kamera, no way. Saya ingat satu hadis Rasulullah SAW, ada seorang sahabat ni biasa-biasa saja, tapi dia dijamin masuk syurga kerana dia buang duri tepi jalan. Dia buang? Duri. Dia buang duri. Dia kebetulan dia seorang pekebun dia jauh di hujung kampung. On the way nak pergi kebun tu dia buang duri. Yang dekat jalan raya tu lah. Allah Subhanahu Wa Taala ambil dia bagi hadiah syurga sebab dia ikhlas. Buat tu. Ikhlas tu sangat mahal. Bayangkan kita buang tak duri. Terutama kalau ada kamera, berebutlah nak buang duri kan. Bukan kata duri, batu pun dia sanggup angkat. Tak ada kamera, awak tak tahu. Itu nak jawab soalan Fahrin. Saya rasa itu ujian untuk kita lah. Generasi zaman ni, kita buat ni untuk apa? Untuk pura-pura atau untuk ikhlas. Betul. Jadi saya pegang, saya suka hadis tu sebab dia bagi harapan dekat kita. Kita orang biasa, amal ibadat pun tak banyak mana, tapi ikhlas tu. Kalau kita jaga betul-betul, InsyaAllah itu boleh jadi tiket ke syurga kita. Kita buat bantu orang ikhlas. Yang lain tu insyaAllah akan datang lah. Saya rasa saya rasa jangan kejar, terutama untuk konten-konten kreator semua ni kan okey, nak buat konten tak ada masalah untuk educate masyarakat kan. Tapi jangan buat sampai menipu lah kan. Sampai pura-pura sungguh-sungguh, luar tak ada langsung buat, tak boleh. Kita buat ikhlas untuk ni, dalam lama konten tu akan sampai. Saya betul dah sikit. Ini pula kita sampaikan tentang batas bagi orang yang sentiasa asyik mengalah. Sentiasa nak ambil hati orang ni. Okey, bila mana kita perlu berhenti berpura-pura supaya tak makan diri. Betul. Kita kena jaga mental health kita paling penting lah. Nak tolong orang lain, kita kena kuat dulu. Kalau kita pun down, mental health kita terancam disebabkan pura-pura tu sangat, kena stop lah. Sebab kita kena fikir bahawa
aku ni tak ada nilai kalau macam kita naik flight. Macam kita naik flight kan yang turun oksigen mask tu. Oksigen mask tu turun, kita kena pakai dulu. Selamatkan diri anda dulu sebelum membantu orang lain. Tapi kalau kita pura-pura kuat, tolong orang lain, tak pasal-pasal kita yang collect dah, kita jadi beban pula. Jadi samalah pura-pura ni. Kalau kita terlalu pura-pura sampai satu hari kita dah menjerit, kita dah out of control kan, emosi kita dah hancur, koyak, orang kata koyak kan. Kita dah koyak, kita dah tak guna lah. Dah tak campailah objektif kita nak mengalah tu tadi tu. Betul. Tapi ada satu komen dari rakan kita di Facebook, Mak itu ni agak menarik. Dia kata mak selalu bermuka-muka dengan anak. Depan cakap lain, belakang cakap lain sebab tak nak susahkan anak. Kalau dia tanya, "Bu, sakit ke?" Dia jawab, "Tak, sihat je." Padahal sakit. Apa je selalu berpura-pura nak bermuka-muka dengan suami dah tak ada. Tapi inilah kita pun sebagai anak kena tahu jugalah kan. Kadang-kadang mak kita ni dia selalu nak macam tak nak kita risau. Selalu akan cakap, tak apa, okey je, tak ada apa. Sedangkan dia tengah sakit ni. Dan ada satu lagi komen yang paling bahaya dalam dunia ni oleh Alia Maisara. Dia kata, tapi zaman sekarang ni yang paling bahaya suami orang tapi pura-pura single. Sebab kita buang tu. Itu penyakit juga tu. Alamak. Itu pura-pura, itu bukan buku betul. Aku takut boleh tanya soalan. Takut. Dia pakai cincin besar ni, selamat. Baik, mungkin di penghujung perbincangan kita ni, Sisi, apa pesanan Sisi? Saya lihat Sisi sendiri pun berkongsi satu benda yang ideal lah. Ada masa kita perlu, ada masa kita tidak. Jadi apa pesanan yang terbaik untuk sentiasa bukan saja menjaga perhubungan tapi juga jaga diri kita sendiri, mental health kita sendiri. Bagi Sisi memang kita kena bersederhana. Maksudnya kalau ada kita berada di dalam situasi yang kita kena pura-pura tu, janganlah kita terlampau berpura-pura. Itu sebab kita akan ada. Lebih-lebih lagi macam kehidupan kita bukannya kita hidup seorang-seorang. Kita ramai-ramai kan. Jadinya memang akan ada situasi yang kita rasa tak senang. Tapi kalau kita perlu berpura-pura, jangan terlalu berpura-pura. Itulah. Betul, dan ni sesuai jadi tajuk lagu lepas ni. Itulah dia. Pura-pura. Pura-pura. Pura-pura bujak. Muaz, macam mana? Saya rasa kita tak payah fake. Maksudnya kita tak payah pura-pura sebab pura-pura ni memenatkan. Bagi saya, betul. Kita kadang-kadang terlampau nak jaga hati kawan. End of the day, kawan yang berkualiti hanya tinggal 2-3 orang saja. Jangan nak action lah. Kita akan ada kawan yang ramai-ramai ni, sama-sama susah, sama-sama senang, semua bohong. Itu cuma cerita dongeng. Sebab kalau kita sibuk nak jaga hati orang, akhirnya kita sendiri yang sakit, susah. So bagi saya, biar kita jaga hati orang yang boleh menangis bersama dengan kita. Itu lebih penting. Daripada kita berpura-pura nak menjaga 10 orang kawan yang masa kita sakit, 10-10 hilang. Okey, tapi nak tanya soalan terakhir kepada Muaz. Kalau Eddie masak, tiba-tiba termasin, pura-pura cakap sedap ke kata masin? Tak, saya akan cakap tak sedap. Saya akan cakap tak sedap. Saya buat pun nak tipu kan. Sebab kalau saya tipu pun kena marah. Alah, you ni je sedap. Tu kita cakap sedap tu. Baik kita cakap tak sedap. Maksudnya tak pernah tipu lah. Memang jujur je, tak pernah tipu. Alhamdulillah. Tiba-tiba, masak tak sedap. Tak adalah. Saya cakap kurang sikit lah. Adalah hemah-hemah hanya. Ada cara-caranya. Ada cara-caranya. Okey. Dan Cik Zaid? Cik Zaid, sebagai rumusan kita ni. Rumusan lah, saya rasa betul. Saya setuju dengan pendekatan sederhana. Kita berkorban, jangan sampai kita terkorban. Kan? Kita nak benci pun jangan sampai kita mengeji orang lah. Jadi saya fikir balik kepada keikhlasan tadilah. Kita buat sesuatu biar ikhlas. Saya ada satu tagline yang saya selalu tenangkan hati saya sendirilah. Bila rasa macam stres apa, saya kata biar orang tak puji, asalkan Tuhan mengetahui. Tenang terus, relax kan. Macam itulah agaknya. Jadi itulah hidup dalam kepuraan memang betul penat. Dan sampai satu point kita hilang identiti kita kan. Betul. Identiti kita orang tak tahu dah. Jadi be yourself. Boleh fake it sikit-sikit, but be yourself. Be genuine, insya-Allah. Orang suka, orang tak suka, pilihan masing-masing. Tapi saya ni, kita kerja sebagai pelakon ni betul. Saya selalu identiti itu yang penting sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tak boleh nak bezakan di dunia lakonan dengan dunia reality, kita sendiri jadi confused, kita sendiri jadi penat dan orang sendiri tidak mengenali diri kita sebenarnya. Betul. Dan elakkanlah. Sebenarnya saya lebih suka mengelakkan. Betul. Jangan terlalu fake, tapi ada kalanya kita perlu ada momen-momen yang diplomatik itu perlu ada supaya tidak menggores hati orang lain, tak buat orang lain rasa sakit dan sebagainya. Terima kasih kepada Cik Zaid dan juga Muaz. Belum terima kasih lagi kepada Sisi kerana Sisi akan bersama kita sebentar saja lagi. Kita nak syurus. Ada syurus. Apa syurus tu? Syurus. Okey, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Terima kasih. Alright.
Hari Raya untuk semua. Belum berehat lagi. Itu lagu Okey. Ini mereka sedang berpura-pura dengan kita ke apa ni? Tapi tak apa. masih Dekat lagi kita orang kena kita. sambung lagi. Okey. Tak apa dah halal kita macam tu. Sisi. Selamat Hari Raya untuk semua tu. Apa cerita dia tu? Okey, boleh cerita Boleh. Jadi bukan pura-pura Sudah. Kami kena duduk sini lah. Kita dengar sama-sama. Okeylah, Cik Zaid, jom kita dengar. Wanita hari ini. Buka mata, hari ini tiba rasa gembira di hati, sempurnama melengkapi ibarat bersama yang disayangi. Hari yang dinanti muncul tiba lagi. Selamat Hari Raya ku ucapkan pada semua. Syukur kita pada Yang Esa karena limpahnya kita bersama. Selamat Hari Raya, lupakan segala sengketa lama. Kita semua bersaudara, dicincang tak putus jua akhirnya. Cahaya alam menerangi di bias atas muka bumi. Riang tawa anak muda dapat berjumpa sana saudara. Hari yang dinanti muncul tiba lagi. Selamat Hari Raya ku ucapkan pada semua. Syukur kita pada Yang Esa karena limpahnya kita bersama. Selamat Hari Raya, lupakan segala sengketa lama. Kita semua bersaudara, dicincang tak putus jua akhirnya. Bara-bara-bara-ra. Oh, oh. Selamat Hari Raya ku ucapkan pada semua. Syukur kita pada Yang Esa karena limpahnya kita bersama. Selamat Hari Raya, lupakan segala sengketa lama. Kita semua bersaudara, dicincang tak putus jua akhirnya. Kita semua bersaudara, dicincang tak putus jua akhirnya. Takut lagi terbiarkan Sisi seorang kan. Okey, Sisi. Ya. Syurus. Betul. Selamat Hari Raya untuk semua. Betul. Kreatif lah. Siapa yang come up dengan idea Syurus ni? Okey, sebenarnya asalnya Sisi nak bagi tajuk lagu ni Raya untuk semua. Tapi dia macam boring sikit. Sebab dia macam Raya untuk semua je, Rus je. Tapi sebabkan kita kan trend SHR MZB sama Hari Raya Mahzab Batin. So Sisi ambil lah short form tu SHR tu, tambahlah dengan US tu. Jadi Syurus, senang. Okey. Cerita dia tu apa tu? Okey, cerita lagu raya ni seperti biasalah. Kita nak radiate positivity kepada semua orang kan. Jadi Syurus ni sebenarnya lebih kepada penceritaan bila kita dah pernah bergaduh ke apa-apa ke, hubungan yang kurang senang dengan orang lain. Inilah masanya untuk kita connect balik. Tapi muzik video ni menarik sangat-sangat. Bila shoot ni? Okey, sebenarnya ini kita shoot 1 minggu sebelum kita keluar muzik video ni. Ya, dan keputusan untuk Sisi buat muzik video ni,
kita sebenarnya lock production apa semua adalah 1 hari sebelum kita shoot. Wow, dahsyat. Memang sangat-sangat last minute. Ini menarik ni. Adakah perancangan untuk buat lagu ni juga last minute juga? Ke macam mana? Okey, sebenarnya memang macam mana nak keluar idea? Oh, tahun ni aku nak buat lagu raya lah ni. Kan? Okey, lagu raya ni Sisi dah tulis lama. Okey. 2014 macam tu dah lama lah Sisi tulis. Tapi setiap tahun bila Sisi ada undangan apa ni nama dia Rumah Terbuka ke ataupun rancangan TV kan, Sisi selalu cover lagu. Maksudnya Sisi tak nyanyi lagu sendiri kan. Tapi bila tahun ni Sisi rasa macam alang-alang dah ada lagu ni, tak apa kita proceed je lah. Dan betul. Alhamdulillah ada kemampuan tahun ni, jadi kita teruskan lah. Tapi ada trend tak yang Sisi buat? Untuk orang join macam TikTok punya ni ke apa, ada dance step ke macam mana? Okey, akan keluar videonya. Nanti Sisi memang tengah plan dan memang akan keluar jugalah benda-benda itu. Sebab yelah, apa lagi kita nak buat raya-raya ni selain daripada kita connect dengan sanak saudara, rakan-rakan semua. Maknanya lagu Syurus ni adalah lagu raya pertama Sisi. Betul. Sepanjang nak dekat 10 tahun industri ni barulah satu lagu raya. Saya kira dengan genre juga Sisi satu yang berbeza lah daripada lagu-lagu raya yang orang tumpukan pada yang satu yang catchy, tapi ini satu yang berbeza lah. Okey Sisi, alang-alang ni mungkin kita nak menjalan raya sebarang ucapan kepada penonton-penonton wanita hari ini. Okey, walaupun kita masih lagi dalam bulan Ramadan dan mungkin tak terlambat juga lagi sebenarnya Sisi nak ucapkan salam Ramadan dan selamat puasa. Sebenarnya itu belum habis lagi kan. Tapi jikalau Sisi ada salah dan silap sebelum ini, Sisi nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Memang tulus ikhlas daripada hati Sisi sendiri. Mungkin kita tak tahu kan, kita pernah bercakap ataupun pernah mengeluarkan kata-kata yang mungkin tak menyenangkan kepada orang lain. Jadi Sisi nak minta maaf banyak-banyak dan dengarkan lagu Sisi Selamat Hari Raya untuk semua, sebab lagu ni memang Sisi buat sendiri, Sisi produce sendiri, music video memang this is the first time Sisi jadi executive producer, keluar duit sendiri untuk semua benda. Jadinya bolehlah enjoy bersama dengan rakan-rakan dan juga sanak saudara. Kejap, nak tengok kat mana dan juga IG-nya, social media? Okey, kalau lagu ini ada di YouTube, jadi boleh tengoklah di YouTube, type saja Syurus, keluarlah nanti. Tekan Syurus. Keluarlah nanti. Dan juga di Sisi punya Instagram, kalau nak follow Sisi di social media, semua SISSYIMANN. Jangan salah je. Double S, double N. Okey? Follow sekarang. Terima kasih Sisi bersama kita di Wanita Hari pada hari ini. Kita doakan yang terbaik untuk Sisi. Terima kasih selamat maju jaya. Terima kasih. Ayahanda ada di sini. Salam untuk bonda. Selamat Hari Raya juga untuk Sisi Iman. Alright. Itu dia, Syurus boleh jadi dua. Selamat Hari Raya untuk semua, selamat Hari Raya untuk Sisi. Betul juga. Kita berehat seketika. Sekejap lagi kita nak kembali dengan menu mungkin berbuka puasa nanti. Jadi kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Ya, betul-betul. Kita kembali bersama Wanita Hari ini. Ya, betul. Dan di segmen terakhir ni ada sesuatu yang membuatkan saya meleleh air liur. Hari ini kita nak buat buku dan kita bersama dengan dua orang tetamu, iaitu di hujung sana kita bersama dengan Cik Muhammad Rahmat Razadi dan juga dengan Zuraira Anissa Muhammad Yusof ataupun Rara. Hai Rara. Okey, baik, buku ni kita selalu dengar, tapi ini antara juadah ataupun minuman berbuka puasa yang sangat-sangat popular. Tapi saya kira juga kalau betul-betul kita belajar ni, raya pun kita boleh buat. Betul Rara? Okey, jadi sebenarnya apa buku ni, apa bahan-bahan wajibnya dan macam mana kita nak buat? Okey. Assalamualaikum. Terima kasih kerana memanggil kami lah untuk sama-sama. So untuk buku ni sebenarnya adalah dessert daripada Filipin. Buku ni dia bermaksud kelapa lah. Buku tu kelapa? Buku tu kelapa. Jadi bila dekat Malaysia ni kita pelbagaikan dia punya perisa. Okey. Jenis-jenis dia kita ada mangga lain. Okey, Rara, mungkin kita ada sikit masalah, takut orang tak dengar suara Rara ni. Okey, tapi mungkin kita akan tunjukkan seterusnya. Tapi sampai-sampai itu juga kita nak berkongsi sesuatu yang telah baru saja berlaku. Betul, semalam. Okey, di mana sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, Sogita, Syira dan juga mereka telah menyantuni para petugas barisan hadapan. Ini bukan biasa-biasa ni. Mereka masuk ke dalam kem tentera.
di mana mereka merasai pengalaman di sana atau bersahur, berbuka puasa bersama dengan para petugas Barisan Harapan kita di pos Tanjung Sepang di Johor. Wow. Okey, kan ada sumber dah sedia maklumkan kalau Wanita Hari Ni kongsi WHI kongsi ni, kita dah ke beberapa destinasi, ke hospital sudah, ke jalan tar bersama dengan polis trafik pun sudah. Dan ini adalah destinasi yang ketiga untuk tahun ini, yang mana tengok tu seronok betul ya mereka di sana. Saya nak pergi tapi dah berbadan dua lah pula. Okey, ini antara visual ataupun foto-foto yang menarik kita boleh kongsikan kepada anda buat masa ini. Tapi apa pun apa yang kami lakukan, mereka lakukan di sana akan dikongsikan di WHI tidak lama lagi, dan inilah satu program saya kira sukses bersama dengan para petugas Barisan Harapan untuk WHI kongsi kita pada tahun ini. Nanti kita akan kongsikan di WHI. Betul. Dan kita kembali bersama dengan Rara untuk buku ni. Okey Rara, tadi Rara nak kongsikan macam mana nak buat kan? Okey, macam mana caranya? Dia bahan-bahan dia ialah kita kena ada jelly, nata de coco, buah dan juga sagu. Lepas tu dia punya bancuhan ni, dia kena ada fresh milk dengan whipping cream. Susu. Baik, mungkin kita boleh gerak kat sini sambil Rara sebutkan tu. Rahmat boleh sambil buat Rahmat. Silakan. Kita ke berganjak di sini. Pro ni Rahmat. Okey, baik. Okey, sampai tu Rara. Okey, kita kongsikan. Ni jelly ni adalah jelly biasa ataupun berperisa atau bagaimana? Dia berperisa. Dia ikut. Kalau mangga dia rasa mangga lah. Kalau lychee dia rasa strawberry kita bagi. Tapi yang untuk yang ni jelly ni pun Rara buat sendiri? Buat sendiri, masak sendiri. Masak sendirilah. Yang ini proses buat jelly biasa je lah. Ya, betul. Okay. Yang ni pula kita letak sagu. Sagu yang diwarnakan lah. Dia sagu biasa je. Tapi kan Rara, macam mana Rara boleh dapat inspirasi nak ambil pencuci mulut ataupun pemanis dari Philippines ni? Dia pernah satu ketika tu viral. Dia masa tu time PKP rasanya. Kan ramai orang buat buku. Jadi saya rasa macam nak try lah buat. Bila kita try buat, macam-macam sambutan the best. Okey, kalau kita macam-macam kan, kalau macam kita tengok kalau dekat Indonesia apa Esteller, itu ada ABC dan sebagainya. Cendol. Jadi ini apa bezanya dengan yang lain-lain? Dia buku ni dia punya kuah tu dia pekat. Dan setiap flavor tu dia ada rasa macam kalau kelapa pandan dia rasa kelapa pandan. Kalau lychee tu dia ada rasa lychee. Dia punya kuah tu. Kuah dia tu yang ada rasa. Dan saya kira penggunaan susu tu juga kan. Tapi tu santan ke? Bukan. Dia tak ada pakai santan. Dia tapi pakai whipping cream. Patutlah. Dia fresh milk dengan susu. Saya ingatkan santan tadi waktu Rahmat tuang tu. Santan ke tu? Santan. Kesesuaian buah-buahannya pula. Adakah apa jenis buah boleh ke atau bagaimana? Ini tak nak letak ke? Dia memang apa sajalah. Dia masam-masam pun boleh, yang manis pun boleh. Asalkan dia sejuk nanti makan memang sedap. Tapi kebiasaannya yang orang suka buah apa? Selalu orang akan ambil mangga, kelapa pandan, lychee, 3 ni. Buat lain sikit lah pada rambutan. Kita buat tutti frutti. Ada juga. Okey. Baik, okey Rara. IG je Rara, kalau nak menjengah-jengah apa lagi ada dekat IG Rara ni agaknya? IG boleh follow kami dekat Mads Buko Premium Dessert. Kalau TikTok pula Mads Buko Premium. Okey. Rahmat ni memang tak kedekut betul dia. Dituang. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Rara dan juga Rahmat. Sekurang-kurangnya orang dah tahu dah buku dia macam mana buat dia kan. Bahan dia satu persatu jadi orang dapat. Jangan tahu makan dia. Dah boleh buat sendiri kat rumah. Tapi Cuk ni tak payah letak ais, tak payah apa. Tak payah. Dia kena letak dalam chiller je. Lepas tu makan. Dia makan sejuk-sejuk macam tu. Tak payah kocok ais cube ke apa. Macam ais. Tak payah. Nanti dia akan kurang lah rasa dia. Boleh juga kalau orang yang tak nak manis kan. Dia tak manis sangat. Betul-betul sejuk lah. Saya nak bawa ada 2 mangkuk ni balik kejap lagi. Awak dah makan tu sebenarnya kan. Betul-betul terliur tengok ni. Tapi ini mungkin antara inspirasi yang anda boleh lakukan di rumah untuk juadah berbuka puasa yang berbaki 9 hari saja lagi bulan Ramadan tahun ni kan. Dan ini berkenaan dengan pencuci mulut. Kalau kuih raya, biskut raya, awak suka kuih apa? Ini saya rasa esok mesti ramai nak bersama kita pasal nak cari idea macam nak buat biskut raya last minute ni. Okay. Esok bersama kita di WHI jam 12.30 hari kerana esok kita akan bawakan kepada anda menu biskut raya. Betul. Terima kasih kepada Rara dan juga Rahmat atas perkongsian untuk buku hari ini, dan terima kasih juga kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Macam-macam pengisian menarik, harap-harapnya dapat memberikan manfaat buat kita semua. Dan ingat, jangan hidup berpura-pura sehingga memudaratkan diri. Betul. Jadi selamat terus meneruskan amal ibadah berpuasa dan meningkatkan amal ibadat kita, dan kita pastikan anda kembali bersama dengan kami esok. Stay safe semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat Hari
semua. Syukuri kita pada Yang Esa, karena limpahnya kita bersama. Selamat Hari Raya, lupakan segala sengketa lama. Kita semua bersaudara, dicincang tak putus jua akhirnya. Cahaya alam menerangi di bias atas muka bumi. Riang tawa anak muda dapat berjumpa sanak saudara.